Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan tentang topik kita yang seterusnya bagi kursus ini, iaitu berkenaan dengan sumber-sumber kepada ancaman keselamatan dan juga apakah metod-metod yang digunakan untuk membuat serangan kepada keselamatan data dan juga sistem rangkaian komputer dan sebagainya yang berkaitan dengan keselamatan maklumat. Okey, dekat sini kita ada beberapa kelas terhadap ancaman. Kita ada 4 jenis ancaman, iaitu ancaman tidak berstruktur, iaitu unstructured threats, structured threats, ancaman berstruktur, external threat, ancaman luar, dan satu lagi internal threat, ancaman daripada dalaman. So kita tengok dengan lebih detail dan dengan lebih terperinci tentang setiap ancaman-ancaman tersebut. Okey, ingat ada 4 kelas ancaman. Yang pertama adalah unstructured threats, kedua adalah structured threats, ketiga external threats dan satu lagi internal threats. So kalau keluar soalan-soalan ni yang minta jenis-jenis ancaman, awak kena tulis dalam ayat yang penuh iaitu unstructured threats. Jangan tulis unstructured aja. Tulis unstructured threats. Mesti ditamatkan dengan threats. Barulah kita tahu bahawa awak menyatakan senarai bagi kelas-kelas jenis ancaman. Okey, untuk ancaman tidak berstruktur. Yang ini biasanya melibatkan pencerobohan oleh seseorang individu. Tapi jangan risau, individu itu tidaklah sehebat mana pun kerana ianya mempunyai pengetahuan yang sangat sedikit tentang sistem maklumat ataupun sistem komputer. Kebanyakan mereka ini adalah daripada individu-individu yang kurang berpengalaman di mana biasanya bila diorang buat serangan, diorang memerlukan alat bantu untuk mereka hack apa sahaja jenis sistem ataupun password dengan menggunakan hacking tools. Okey, biasanya intention individu ni sebenarnya sekadar nak cuba-cuba dan cuba nak tengok sejauh mana kehebatan mereka dalam segi kemahiran untuk menghacking sesuatu sistem. Tetapi jika mereka benar-benar berjaya, maka ini akan juga memberi impak yang sangat seriuslah kepada sesebuah organisasi, agensi ataupun company. Sekiranya mereka berjaya menghacking sistem maklumat daripada satu-satu agensi. So contohnya, sekiranya kita ambil contoh mereka buka satu laman website. Okey, mereka buka satu laman website. And then mereka nak mencuba kemahiran hacking mereka. Jadi mereka cuba berkali-kali trial untuk mencerobohi website tersebut. So sekiranya mereka berjaya mencerobohi website tersebut, apa yang berlaku? Bukan individu itu yang mendapat nama yang buruk, company itu yang akan dapat nama yang buruk kerana mereka akan menerima cemohan, kejian kan. Kena macam-macam tomahan yang mengatakan website mereka ini ada kelemahan sehingga kan mampu boleh dihack oleh individu yang hanya menggunakan hacking tools untuk hack diorang punya company web. So that's why certain web, certain information yang berada di dalam tu, kalau you perhatikan, kita punya komputer ada bahagian firewall. Kenapa kita selalu minta you turn on the firewall? Sebab firewall itu adalah salah satu cara bagaimana kita nak protect kita punya komputer, kita punya sistem dalam komputer tu daripada dihack oleh orang di luar sana. So sekurang-kurangnya kita punya sistem maklumat tu berada dalam keadaan yang selamat. Okey, ini adalah satu cara lah untuk protect kita punya web daripada ancaman-ancaman seperti unstructured threats ini. Okey. Contoh-contoh, bukan contoh-contoh.
biasanya unstructured threads ni tugas dia adalah untuk dia bukan ada intention apa pun, dia just nak musnahkan something je. Contoh macam you install suatu file, suatu software, okay, you gembira sangat software tu adalah free, adalah open source, freeware, tak perlu bayar kan. Jadi you download. Kan kadang ada certain tu okey lah, kalau you dapat software yang you download tu okey lah, tapi kalau you dapat software yang sebenarnya dia attach something pada software tersebut, kebetulan you download, and then bila you download, maka keluarlah benda-benda macam ni. Ini adalah antara jenis unstructured threads. Maka keluarlah virus, worm, ke Trojan horse, tiba-tiba muncul pula dekat you punya komputer. So, bila mereka berjaya masuk dalam komputer awak, faham-fahamlah apa yang akan berlaku. Mungkin awak punya komputer memori dia selalu penuh, walhal tak banyak pun benda you save dalam you punya komputer. Ataupun awak boleh perhatikan awak punya program tu macam dah install cantik, tiba-tiba bila kena serang tak dapat open, tak dapat diguna pakai, terpaksa uninstall balik, reinstall semula. Lepas tu ada certain dokumen pula, awak save dengan nama ni, tiba-tiba bila buka jadi nama lain. Awak save dengan format ini, jadi format lain. Itu antara contoh unstructured thread lah, yang sebenarnya dia tak ada beri intention pun, dia just cuba-cuba je, dia letak dekat something software, something application, something web. Lepas tu you pun rajin-rajin tangan kan, klik sana klik sini sebab free, boleh tengok bila-bila masa, sedangkan you tak tahu dia cuba buat something. Itu adalah contoh unstructured threads. Ataupun kita boleh ambil contoh satu lagi, bila you pakai phone. Bila you pakai phone kan, you suka install aplikasi. Install aplikasi, tiba-tiba dia pop up satu, wah awak menang ni. Sebenarnya dia cuba nak bagi virus kat awak tu. So bila awak dengar awak menang, awak klik OK. So telefon awak pun dengan jayanya telah diserang oleh ancaman yang tidak berstruktur ini. So awak tak boleh nak salahkan orang tu, salah awak juga kan. Kenapa you tak protect you punya telefon? Betul tak? Okay, ini adalah salah satu contoh lah unstructured threads. Kemudian yang dikatakan sebagai structured threads, dia berbeza dengan unstructured threads. Kalau unstructured threads tadi saya bagi tahu awak, dia merupakan seorang individu yang actually dia tak berapa hebat sangat bahagian hacking ni. Tetapi untuk structured threads, dia terbalik pula dengan unstructured threads. Di mana untuk structured threads, dia melibatkan individu yang punya pengetahuan yang sangat tinggi tentang sistem komputer, sistem maklumat. Dan biasanya, structured threads ni, kita panggil dia, orang individu tu kita panggil sebagai hacker. Sebab dia tahu teknik-teknik macam mana nak hack certain sistem maklumat, certain sistem web, certain sistem komputer. Okay? Dan dia ni memang tahu macam mana nak exploit, macam mana nak develop code, dan dia memang memahami bagaimana perjalanan sesuatu sistem itu. Ini yang you kena jaga-jaga. Dan biasanya orang-orang ini mempunyai intention, kepentingan peribadi dia. Okay? So, ini yang boleh menyebabkan berlakunya kecurian maklumat daripada certain business, certain company, di mana dia berjaya curi kan. Cara nak buat duit, dia curi maklumat tu, lepas tu dia jual dengan orang lain. Sebab orang tu perlukan maklumat daripada company tu. Ataupun dia ada intention untuk nak menjatuhkan company tu. Ini adalah orang-orang yang hebat lah bahagian ni. Dia tak perlukan hacking tools untuk hack sistem orang, tak perlu. Dia pakai dia punya pengetahuan, dia pakai apa yang dia terra, kemahiran yang memang dia dah ada, dia develop sendiri dia punya sistem, dia develop dia sendiri dia punya kod, dia letakkan kod itu dalam sistem orang sehingga dapat dicerobohi lah, dan dia mampu mencuri data ataupun sistem atau mengganggu-gugat sistem komputer yang ada dalam certain agensi. Yang ni dia memang ada attention lah terhadap company, agensi ataupun organisasi tu. Okey, apa pula yang dikatakan sebagai external threats? External threat ni adalah ancaman
yang berlaku ataupun yang dilaksanakan oleh seseorang individu yang bekerja daripada luar organisasi atau sesebuah company tersebut. So, biasanya orang-orang ni adalah orang-orang yang sebenarnya tak ada mempunyai akses yang sah kepada sistem komputer ataupun sistem rangkaian dalam sesebuah organisasi. Jadi, mereka ni lebih kepada bermain dalam network lah. Mereka main dalam network dan mereka ni pun sama juga macam unstructured trades tadi, dia just cuba jaya. Tapi dia bukannya hantar benda-benda yang harmful, bukan lah. Dia ni suka guna sumber orang lain. Contoh terdekat lah, dekat you punya rumah, okay, you ada setting wifi. You ada setting wifi, tujuan kegunaan dia adalah untuk orang-orang yang berada di rumah awak sendiri. So, setiap orang mesti tahu password wifi rumah you kan. Jadi tiba-tiba seperti yang kita sedia maklum, even kita berada di luar, pencapaian akses kepada kita punya sistem internet dalam rumah tu juga boleh dicapai oleh orang luar. Tetapi diorang tak boleh akses directly sebab tak tahu password. Okey, sekiranya password yang you buat tu adalah password yang tidak strong dan dia boleh teka-teka you punya password, akhirnya dapat masuk. Jadi orang ini akan menjadi ancaman kepada penggunaan sumber you tu lah. Dia guna secara percuma tapi you yang kena bayar. So dia ni bukan orang yang nak musnahkan lah. Dia lebih prefer nak guna sumber daripada dalam tu, daripada network tu secara percuma. So dia ni taklah seteruk structured trades tadi. Okay? Dan dia taklah juga seteruk macam unstructured trades. Okey, internal trades pula yang ini adalah melibatkan seseorang yang bekerja di dalam organisasi. Okey, yang bekerja di dalam organisasi, tambahan lagi dia memang mempunyai akaun ataupun mempunyai akses yang sah di dalam organisasi itu. Tak kira lah sama ada sistem komputer ataupun dalam bentuk rangkaian. So, ini kita boleh ambil contoh rakan sekerja. Okay, rakan sekerja. Siapa-siapalah yang memang bekerja dengan kita dalam company itu. Dan ini berlaku jika dia mempunyai niat yang jahat lah, ataupun dia cemburu ke, ataupun memang dah benci ke dengan rakan sekerja dia. So, dia sentara mencari ruang dan peluang untuk memusnahkan kerjaya rakan dia. Okay. Jadi, macam mana? Katakanlah setiap komputer pekerja biasanya dia akan ada password, dia akan ada username, dia akan ada password untuk akses. Jadi kebetulan rakan awak tu dia sakit perut kot. Sakit perut. So dia pergi toilet dulu. Malangnya dia mungkin terlupa nak log out dia punya komputer. Jadi rakan dia yang tak puas hati dengan dia ni mengambil peluang lah kan. Mengambil peluang pergi kat komputer dia. So, dia cuba akses lah apa-apa maklumat yang dirasakan macam penting untuk rakan sekerja dia. Jadi, sama ada dia buat ubah-suai ataupun dia eraskan data tu daripada dalam komputer. Maksudnya dia ada niat jahat lah terhadap pekerja tu. Okay, so sebab selain daripada itu, jika ada certain pekerja yang dipindahkan, mereka sebenarnya still lagi masih ada akses. Jadi untuk cara selamat, company ataupun organisasi digalakkanlah untuk deactivate dia punya akaun daripada company tersebut sebelum mereka keluar daripada organisasi itu. Ini adalah dari segi keselamatan. Kadang-kadang kita ni kalau dah melanggar integriti, kita akan buat sesuatu yang boleh mendajalkan sistem maklumat orang, data orang, sistem komputer orang kan. So ini adalah antara contoh internal threats. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah kaedah-kaedah yang digunakan untuk buat serangan ke atas sistem maklumat, ke atas keselamatan maklumat. Ada 5 jenis metod. Okey. Ini kelima-lima jenis metod, reconnaissance attack, kita ada access attack, kita ada denial of service attack, kita ada distributed denial of service attack dan akhir sekali kita ada malicious code attack. So untuk denial of service attack, biasanya kalau orang sebut DOS attack tu adalah denial of service attack. Kalau dia orang sebut DOS attack DOS. Kalau distributed denial of service, yang tu dia panggil DDoS. DDoS attack. Nama pendek dia lah.
So janganlah bila orang sebut DOS attack you blank. Okay, DOS attack maksud denial of service. Kalau di DOS, distributed denial of service. Okay, kita tengok secara lebih terperinci tentang jenis-jenis serangan ini, jenis-jenis attack ini. Okay, reconnaissance attack ini, dia ni adalah jenis salah satu metod yang digunakan untuk membuat serangan ke atas sistem komputer ataupun data yang dia dah target. Dia dah target mana nak serang. So biasanya langkah pertama yang dia buat adalah dia cuba mencari segala jenis maklumat tentang sesuatu sistem itu. Apa yang dia cari? Dia cari tentang kelemahan-kelemahan. Dia cari tentang kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem tersebut. Yang ini adalah pada target sistem. Dia tak cari sistem sembarangan, buang masa. Dia cari sistem yang dia target. Dan biasanya orang yang buat kerja ni adalah orang yang tak ada akses kepada sistem tersebut. Okay? Jadi dia kumpul semua information, semua maklumat mengenai kelemahan yang terdapat pada sistem tersebut. Kemudian bila dah tahu kelemahan, dia akan mencari di luar sana. Dia tambah pengetahuan, dia cari, dia kodek. Apakah metod yang boleh digunakan untuk dia menyerang kelemahan yang ada pada sistem tersebut. So dia carilah, dia cari info, dia cari maklumat, dia cari data, mana-mana data yang boleh membantu dia untuk hack sistem maklumat tersebut. Untuk kegunaan serangan akan datang. Dia takkan serang pada masa itu, walaupun dia tahu kelemahan pada sistem tersebut, dia takkan serang pada waktu itu juga. Dia akan kumpul sebanyak maklumat yang boleh untuk membantu memudahkan serangan itu dilaksanakan ke atas sistem yang dia dah target. Itu adalah jenis reconnaissance attack. So macam mana cara-cara dia nak dia punya maklumat-maklumat yang dia perlu tahu untuk buat serangan itu. Pertama sekali salah satu kaedah dia pakai ping sweep. Ping sweep ni tugas dia adalah untuk memberitahu attacker, memberitahu penyerang yang mana satu IP address yang masih aktif. Masih aktif. Bukan IP address yang tak aktif, IP address yang aktif. Lagi dia suka kalau IP address tu sentiasa aktif, tak pernah offline. So sebab setiap komputer dia mempunyai IP address dia yang tersendiri. Mana IP address tak boleh sama. Kalau timbul konflik, nanti dua-dua tak boleh communicate. So dia mesti setiap komputer mempunyai satu IP address. Dia tak boleh mempunyai IP address yang sama. Dan cara dia nak attack, dia mesti tahu mana satu IP address yang masih aktif. Okay, IP address yang masih aktif untuk komputer yang berada dalam sesebuah agensi ataupun organisasi tersebut. So digunakan kaedah ping sweep. Kemudian dia gunakan pula port scan. Port scan pula daripada IP address tu, daripada IP address yang masih aktif tu, dia kena pasti port apa yang aktif pula. Okay? Port apa? So untuk pengetahuan awak, setiap port menunjukkan servis rangkaian yang diorang sediakan. Jenis servis rangkaian yang dia orang sediakan. So daripada IP address tu, dia akan kodek lagi, dia tengok port mana pula yang aktif. Okay, dari IP address akan tengok port yang aktif dan dia nak kena pasti port itu untuk network servis yang mana satu. Kalau dia jumpa port 3306 tu memang untunglah dia, sebab 3306 adalah port bagi database. So database dia akan simpan semua maklumat customer, client dan sebagainya. So dia akan cari kat situ. Kemudian dia akan gunakan Internet Information Queries. Yang ni pula dia nak determine aplikasi apa pula yang diguna pakai oleh host tersebut dan jenis sistem pengoperasian yang macam mana pula. Nampak tak? Daripada IP address yang aktif, lepas tu dia turun kepada port network services yang mana, and then dia nak kena pasti network services tu pula dia guna aplikasi yang mana dan beroperasi atas sistem operasi yang mana. Okay, and then bila dia dah kena pasti, jenis aplikasi dan jenis sistem pengoperasian yang diguna pakai oleh host tersebut, host tu maksudnya komputer yang digunakan tu, dia akan cari kelemahan sistem operasi dengan aplikasi tu. Bila dia dapat cari tu, yang saya kata tadi, dia akan kumpul maklumat banyak-banyak, dah cukup semua baru dia buat attack.
So last kali dia akan buat packet sniffers. Packet sniffers ni dia akan jadi mata-mata. Dia akan jadi mata-mata semasa data itu dihantar daripada satu host ke satu host ke dalam network. Maksudnya dia coding lah data tu. So mana data yang penting bagi dia, dia akan capture. Dia akan ambil data itu. Dia ambil data tu, bukan saja-saja dia ambil dan dia buat kajian. Kajian macam mana metod yang digunakan. Ini dia. Sniffing, ni dia coding. Spoofing, dia menyamar. Sniffing, dia akan coding program tu, dia akan jadi mata-mata pada program tu untuk melihat data tu dipindahkan daripada satu host ke satu host melalui rangkaian. So, dia akan lihat data tu. Maksudnya kita bayangkan sekarang ni host A dengan host B. Kita kata person A, person B. Tengah bercakap antara satu sama lain. Jadi dia ni orang tengah. Orang tengah, dia melihat data tu pindah sana, pindah sini. So, katakan anda bercerita tentang suatu perkara yang rahsia. So, dia akan dengar betul-betul kat situ, dia akan capture kat situ. So, kita ambil contohlah username dengan password. Dia akan capture. Lepas tu, dia akan buat spoofing. Spoofing ni dia menyamar menjadi owner kepada pemilik username dengan password. Contohlah, dia dapat username dengan password email seseorang. So, dia buka email orang tu guna username password yang dia dapat daripada hasil the sniffing tadi. And then, dia buat satu email. Lepas tu dihantar kepada kontak yang ada dalam email owner tu. Dalam email owner tu mesti ada list kontak kan. So, dia akan hantar. So, dia akan buat dalam bentuk email yang seolah-olah owner tu sendiri yang menghantar teks tu kepada penerima. Jadi, kalau penerima termakan cerita, hasutan, rekaan orang yang menyamar ni, so habislah. Sebab kebanyakan yang buat yang menyamar macam ni, kebanyakan dia orang buat email yang macam meminta bantuan. Sebab saya pernah kena yang ini sebelum ni, saya tak ingat tahun 2009 pada saat saya pernah menerima email. Bukan menerima email. Ada yang menyamar sebagai saya. Okay, ada yang menyamar sebagai saya, menghantar email kepada student projek saya pada masa itu, mengatakan saya berada di sebuah negara, saya kehabisan wang ataupun wang saya dicuri, so saya perlukan bantuan apa semua. Jadi pada satu hari tu, student saya bergegas pergi office. Puan, macam mana Puan boleh balik? Bukan Puan minta bantuan dengan saya ke? Minta ni, sebab Puan tak ada duit. Bila masa pula saya hantar email? Saya tak hantar apa-apa pun email. Ya ke Puan? Lepas tu dia tunjuk. Lepas tu dia kata, lah, ada orang menyamar jadi saya. Sejak peristiwa itulah saya tak buat lagi password yang senang capture, senang diteka oleh orang lain. Sebab tu sangat penting bila you buat password yang strong. Password yang strong yang sukar untuk diteka oleh orang di luar sana. Sebab kita tak tahu kan waktu kita buat penghantaran data tu apa yang berlaku. Okey, itu adalah bahagian spoofing. Sniffing, dia jadi mata-mata. Spoofing, dia buat penyamaran. Itu yang berlaku dalam reconnaissance attack. Seterusnya kita tengok kepada access attack. Access itu sendiri adalah capaian. Jadi serangan ini berlaku ke atas capaian. So, yang ini biasanya dia ada tiga benda dalam access attack, iaitu password attack, man in the middle attack dan juga phishing. So, kita tengok apakah itu password attack. Password attack, dia cuba dapatkan password. Dia cuba nak create password. So, ada beberapa kaedah lah dia gunakan untuk create password. Sama ada digunakan dictionary cracking, yang ini, ataupun brute force computation. So, yang ini, dictionary cracking ni, ni memang satu kaedah yang orang kata memang dia berhempas pulas lah, sampai dia ada dictionary kan, kamus dia sendiri, untuk dia decrypt password yang telah di-encrypt. Okey,
password biasanya kalau kita masuk online banking, kita letak username password kan. Biasanya bila dia lalu dalam network tu, sebelum dia lalu laluan rangkaian tu, dia akan di-encrypt terlebih dahulu. Dia akan di-encrypt terlebih dahulu sampai dekat host penerima baru dia decrypt. Jadi dalam tempoh laluan tu, dia ambil password tu dan dia gunakan dictionary yang dia ada untuk crack password tu. Okay, untuk crack password tu. Tapi memang sangat sulit lah untuk dibuat. Tapi kalau memang betul-betul dia cuba nak attack password tu, memang dia akan cuba sehabis baik untuk dapatkan password sebenar kepada sesuatu user tu. Okay, cara kedua dia pakai brute force. Brute force ni lain case. Brute force ni biasanya akhir sekali result dia kalau dia masih tak dapat password yang betul, akan menghasilkan denial of services. Denial of services. So yang ini dia kena guess password. Okay, dia kena decide password yang telah di-encrypt. Encryption ada beberapa kaedah yang tu kita akan tengok kemudian lah. So yang ini kita ambil contoh macam ATM card. So ATM card bila you masukkan password, kalau salah okey ada second chance, salah ada third chance, salah lagi akhir sekali apa yang berlaku? Denial of service, you tak boleh masuk lagi. So sama jugalah dengan case brute force, di mana awak sentiasa cuba untuk guess password itu sampai akhirnya menyebabkan denial of services. Sebenarnya kes ini lebih kurang macam DOS attack sebenarnya. Dia lebih kurang macam DOS attack. Cuma dia lebih kepada menyebabkan kesan ke atas akaun pengguna lah. Okay, next man in the middle attack. Ni orang yang berada di tengah-tengah antara pengguna dengan web, dengan apa-apa aplikasi lah yang ada kat sini. Okay, kalau ni adalah sistem komputer yang dia cuba nak akses, man in the middle ni dia akan tengok. Ataupun dia jadi orang tengah untuk pergi ke sini. Okay, so user ni sepatutnya dia kena direct kat sini. Man in the middle attack user ni sepatutnya kat sini. Tapi apa yang berlaku, dia boleh terbelok kat sini. Jadi sekarang ni yang pergi kat sini adalah orang ini. Dia yang mengawal segala-galanya kat sini. So bila orang ni hantar password, dia yang akan terima. So dia akan gunakan password tu untuk pergi sini. So katakan orang ni nak keluar duit, dia akan terima maklumat untuk akses kepada web itu. Lepas tu dia gunakan maklumat tu, dia hantar pergi sini, and then duit yang nak keluar tu bukan transfer terus kat sini, transfer kat dia dulu. Bukan sampai kat sini. Itu bahayanya bila man in the middle attack. Tapi dia perlukan maklumat lah untuk akses kepada ni. Okay, akses kepada ini. So cara dia kita boleh kaitkan macam email lah. Okay, email, social engineering. Lebih kurang lah macam social engineering. Tapi social engineering ni dia lebih kepada minta orang tu pergi suatu link ataupun dia phone seseorang tu untuk dapatkan maklumat. Lepas tu baru dia pergi akses kat sini kan, guna maklumat yang dia dapat daripada pengguna itu. Macam social engineering dia lebih kepada direct. Yang ini orang tak tahu pun dia kat tengah-tengah ni. Orang ni hantar, tiba-tiba dia dekat tengah-tengah ni. Dia lebih kepada serangan ke atas rangkaian dan dia dah standby berada kat situ untuk terima maklumat tu dan dia guna maklumat tu untuk akses kepada web yang orang tu nak pergi sebenarnya. Okay. So phishing ni seperti yang saya kata tadi, dia merupakan salah satu attack yang menggunakan social engineering. Okey, senang aja contoh. Saya rasa mungkin ada salah seorang you pernah terima panggilan.
panggilan telefon. Okey, mungkin dia telefon awak. Contohlah awak ada hutang. Tak tahu, saya tak tahu you hutang apa, hutang kereta ke, hutang motosikal ke, hutang bank. Tiba-tiba you terima satu panggilan telefon. Okey, satu panggilan telefon. Lepas tu dia kata you ada hutang-hutang ni you tak bayar. Kalau you tak bayar saya akan bawa perkara ini ke mahkamah. So kalau tak nak bawa ke mahkamah you kena selesaikan begini-begini. Jumlahnya begini-begini yang awak kena transfer ke sini. So kalau you termakan hasut orang tu, habislah awak yang rugi, dia yang untung. Itu salah satu cara ataupun kita panggil dia sebagai scammer. Social engineering attack ni biasanya ianya berkaitan dengan scammer. Sama juga bila you pergi, kalau you buka email and then you terima suspicious email daripada suspicious person di mana dia minta you klik link tersebut. Mungkin dia kata, okay, you kena tukar username dengan password you. Kalau you tak tukar username dengan password you, you punya account akan di-lock. So, kalau kena lock, you kena turun ke bank. Okay, so disebabkan you rasa you macam tak ada masa, you rasa macam menyusahkan untuk pergi bank, you pun klik link tersebut. You tukar username password you kat situ. Sedangkan you tak tahu pada masa yang sama dia ambil username password you untuk kegunaan dan kepentingan diri dia sendiri. That's why kadang-kadang saya tak pasti macam mana boleh berlaku orang tu akses kepada satu account and then dia cuba buat transaksi dan TSC tu tiba-tiba kita terima TSC. Tiba-tiba kita terima TSC. Ini adalah salah satu cara, adalah salah satu perkara yang bagi saya ia dapat daripada perolehan dia buat phishing. Kalau takkan dia tahu username password kan. Lepas tu tiba-tiba kita terima TSC minta buat pemindahan wang lah, pembelian dan sebagainya. Tiba-tiba orang kontak kita, ya dia terima TSC ke? Boleh bagi Ini adalah salah satu penyebab, saya rasa penyebab utama dia adalah disebabkan oleh phishing. Okey. Okey, apa pula yang dikatakan dengan DOS attack? DOS attack ada denial of service. DOS attack ni, okey, kalau you ada belajar, mesti you ada belajar kan? You ada untuk semester 2, kalau tak silap saya, you dah belajar Introduction to Network. And then saya tak pasti you dah masuk tak bahagian TCP dengan UDP. TCP dengan UDP dia bermain dengan paket data yang punya paket penghantaran maklumat. Kalau macam TCP, setiap kali paket diterima dia akan anda ACK. ACK is acknowledgement. Dia akan bagi tahu, okay, dah terima, dia akan you request, akan respond, you request, akan respond. Tapi kebanyakan DOS attack ni, dia akan buat serangan ke atas UDP. So, UDP sama ada host tu terima ataupun tidak, dia tak ada hantar ACK. Okay, dia tak penting sangat benda tu. So, DOS attack ini biasanya dia datang daripada seorang tau. Zombie dia datang daripada seorang. Okay. Zombie dia datang daripada seorang. Di mana seorang ini dia cuba request something tau. Dia request something. Dia dah hantar tadi. Lepas tu dia hantar lagi. Benda yang sama, hantar. Jadi bila dia hantar maklumat yang sama, dalam pada masa yang sepantas kilat, sebab bila dalam network ni dia ada delay time dia. Kata saya ada response time. Ada masa dia untuk dia proses tu. Dia tak sepantas kilat dia bukannya zero saat. Dia ada beberapa saat. So kalau attacker tu dia hantar maklumat berkali-kali benda yang sama sampai pihak yang terima tu tak dapat nak proses benda tu. Akhir sekali bila dia bengang, trafik dia flood, lepas tu sistem jadi slow, apa yang berlaku? Akan jadi yang ni lah. Denying a service. Sebab dia dah pening kan, akhirnya dia shut down. Bila shut down, so next tu saat dia rasa macam dah tak betul, so dia deny lah service, dia tak nak bagi service dengan orang tu sebab dia dah pening. Okay, sebab dah banyak sangat maklumat yang sama dia hantar. So denying a service ni mungkin disebabkan network tadi dah slow sebab banyak sangat traffic, dan akhirnya apa yang berlaku, sistem tu boleh crash dan sampai satu tahap servis tu dah tak dapat digunakan lagi. Itu adalah salah satu ancaman ataupun serangan yang melibatkan denial of service. Okay, ni hacker yang punya kerja. Okay.
Itu daripada seorang itu adalah serangan daripada individu. Ini adalah serangan daripada lebih daripada satu individu. Dia lebih kurang sama macam DOS, tapi ini dari segi skala yang kecil. Dari segi skala yang kecil. Tapi ini adalah dalam bentuk skala yang besar. Tengok zombie dia banyak gila serang pada satu server. Yang ni dia serang pada certain system. Yang ni dia serang direct pada server. Banyak gila dia serang. Lepas tu akhir sekali server ni slow down dan boleh menyebabkan crash. Kalau server ni crash, you bayangkan berapa banyak data yang habis dalam tu. Satu kalau you tengok, tak kira lah kalau you nak tengok cerita online kan, movie online, you akan tengok banyak server dia sediakan pada you. You nak tengok movie tu dekat server mana. Disebabkan ni lah kalau berlaku di DOS attack, sekurang-kurangnya server lain ada backup. Tak apalah server tu yang hancur kan, sekurang-kurangnya server lain ada backup untuk data yang sama. Kalau you cuma ada satu server, kemudian awak terkena di DOS attack ni, nangis awak nak cari balik data-data yang ada dalam server itu. Ni yang melibatkan skala serangan yang sangat besar lah. Dia hantar bertubi-tubi maklumat yang sama sampai paket tu flood, sampai dah tak boleh nak proses. Akhir sekali dia crash, shutdown. Akhirnya menyebabkan denial of service. Okay, itu beza dia. Yang ni zombie dia satu, yang ni zombie dia banyak. Okay. Seterusnya kita tengok kepada malicious code attack. Malicious code attack ni dia ada dia kebanyakan melibatkan sistem lah. Kita ada satu sistem pengkomputeran. Katakan awak membina satu sistem. Okay? Satu sistem dibinakan dan awak tak tahu bahawa sistem tu telah di-attach dengan malicious code. Malicious code maksudnya kod yang sepatutnya tak ada dalam sistem tu tapi di-attach oleh orang. Saya tak pasti, kita tak dapat nak salahkan orang yang design sistem tu yang sengaja attach malicious code. Mungkin orang lain sebab orang seperti kalau kita tengok balik dekat structured threats tadi, kan kita ada ancaman daripada orang yang hebat bahagian sistem yang operasi semua kan. Mungkin dia yang letak malicious code tu tanpa diketahui oleh orang lain. So dia letak malicious code tu, tujuan dia letak adalah untuk dijadikan sebagai pintu belakang bagi dia mendapatkan semua fail, sistem, data dan apa sahaja yang ada daripada sistem tersebut. Sekiranya dia memang berniat jahat, so dia berpotensi untuk memusnahkan segala data, segala fail yang ada dalam sistem komputer tersebut. Okay, ini bahaya malicious code attack. Sebab tu kalau macam nak minta kita orang buat web, kena cek betul-betul lah, takut dia buat backdoor ataupun dia letak malicious code pada web tersebut. Okay? Dan biasanya benda ni tidak dapat didetect oleh antivirus. Tak dapat didetect oleh antivirus. Sebab kod tu dia buat sendiri tau. Dia buat sendiri. Dan bila walaupun kita update antivirus tu just update virus yang telah didefinisikan. Kalau virus yang belum didefinisikan, macam mana nak kena pastikan ada virus yang lain yang attach dekat sistem tu. Ni yang bahaya untuk malicious code attack. So, ni adalah antaranya. Dah diceritakan di atas tadi. Okey, ini adalah ciri-ciri yang terdapat pada setiap ni. Okey, di mana dia diedarkan dan juga apa efek dia ke atas sistem. So, you boleh tengoklah yang ini dan sila baca dan sila faham, kalau boleh sila ingat. Okey, sebab benda ni sangat famous keluar dalam soalan test, dalam soalan quiz dan final. Okey. So, saya rasa itu sahaja untuk hari ini bagi part 2. Jika ada sebarang soalan, boleh tinggalkan komen ataupun boleh tanyakan soalan ini semasa kelas online diadakan kelak. Itu sahaja untuk hari ini. Thank you. Bye.